Puteri Balqis melawat mahligai Raja Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan perhimpunan yang paling besar dengan bala tenteranya. Maka hadirlah segala yang di bawah pemerintahannya yang terdiri dari para manusia, jin dan binatang. Apabila Nabi Sulaiman memeriksa barisan tenteranya, maka didapatinya ada yang tidak hadir dalam perhimpunan tersebut, iaitu burung hudhud. Maka marahlah Nabi Sulaiman sambil berkata, "Kalau burung hudhud tidak dapat memberi alasan yang munasabah, akan aku sembelih dia." Tidak berapa lama kemudian, datanglah burung hudhud sambil berkata, "Tuanku, maafkan saya kerana lambat hadir. Ini adalah kerana saya baru datang dari negeri Sabah yang diperintah oleh seorang puteri bernama Puteri Balqis. Dia memerintah negeri itu dengan adil dan saksama, tetapi sayangnya dia tidak menyembah Allah." Apabila Nabi Sulaiman mendengar berita dari burung hudhud itu, maka timbullah dalam hatinya untuk mengetahui kebenaran berita tersebut. Lalu Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat yang mana isi kandungannya yang berbunyi, "Wahai Puteri Balqis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kepadamu kerajaan yang besar. Oleh itu, hendaklah kamu berterima kasih kepadanya dengan menyembahnya kerana dia adalah Allah yang memberi segala-galanya dan janganlah kamu menyembah selain darinya." Maka Nabi Sulaiman pun menyuruh burung hudhud menyerahkan surat itu kepada puteri. Apabila sampai di negeri Sabah, burung hudhud itu pun terus masuk ke dalam istana dan kebetulan Puteri Balqis berada di situ. Lalu burung hudhud pun menjatuhkan surat tersebut kepada beliau. Apabila Puteri Balqis melihat surat yang dijatuhkan kepadanya, maka dia pun membuka dan membacanya. Setelah selesai membaca surat tersebut, baginda Puteri Balqis pun memanggil semua jemaah menterinya, para hulu balang dan orang-orang cerdik pandai untuk membincangkan tentang kandungan surat tersebut. Kesemua yang menghadiri mesyuarat tersebut berpendapat adalah baik berperang. Salah seorang dari mereka berkata, "Tuanku, pada pendapat Patik, kita mempunyai tentera yang banyak lagi gagah berani dan kita tidak perlu takut untuk menghadapi mereka." Puteri Balqis mengutarakan cadangannya, "Adalah baiknya kalau kita menghantar utusan kita ke sana untuk menyaksikan kebenaran dan kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman seperti yang tercatat dalam surat itu." Apabila mendengar pendapat Puteri Balqis itu, maka semua yang hadir akhirnya bersetuju dengan tindakan tersebut. Maka pergilah utusan Puteri Balqis menghadap Nabi Sulaiman seraya berkata, "Kami ini adalah utusan dari negeri Sabah yang diperintahkan oleh Puteri Balqis dan kami juga membawa hadiah-hadiah dari ratu kami." Nabi Sulaiman berkata, "Nampaknya kamu ini memujuk aku dengan hadiah. Bagiku sudah cukup apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sekarang kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah yang kamu bawa dan beritahu raja kamu, kalau dia ingkar menyembah Allah, maka kami akan menyerang negerimu itu." Apabila utusan baginda puteri sampai ke negeri mereka, utusan tersebut lalu menceritakan tentang yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman itu. Setelah Puteri Balqis mendengar penjelasan dari utusannya, maka ketahuilah dia betapa besarnya kerajaan pimpinan Raja Sulaiman itu. Kemudian Puteri Balqis berpendapat, "Adalah lebih baik aku pergi bersama pengawal melihat kerajaan Raja Sulaiman daripada dia datang ke sini dengan bala tenteranya." Apabila pendapat Puteri Balqis disokong oleh semua pembesarnya, maka bertolaklah baginda puteri dengan para pembesarnya menuju ke negeri Nabi Sulaiman. Hal ini telah sampai kepada pengetahuan Nabi Sulaiman. Maka baginda pun mengarahkan bala tenteranya mengindahkan negerinya dengan membina bangunan-bangunan yang tinggi dan cantik. Setelah selesai semua yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, maka tinggallah satu kerja saja lagi, yakni untuk memindahkan singgasana kerajaan Puteri Balqis dari negerinya ke negeri Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun berkata dalam sebuah majlis yang diadakan untuk mencari siapa yang dapat membawa singgasana kerajaan Puteri Balqis itu, "Adakah sesiapa yang sanggup membawa singgasana kerajaan Puteri Balqis sebelum puteri itu sampai ke sini?" Maka berkata salah seorang di antara manusia, "Aku dapat membawa kemari sekarang juga sebelum puteri itu sampai ke sini." Dengan sekejap saja, maka sampailah singgasana kerajaan negeri Sabah itu di hadapan Nabi Sulaiman. Setelah itu, Nabi Sulaiman memerintahkan, "Ubahlah bentuk singgasana itu dari asalnya supaya kita dapat lihat sama ada dia dapat mengetahuinya atau tidak." Apabila Puteri Balqis menghadap Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman bertanya, "Adakah seperti ini singgasanamu?" Maka kata Puteri Balqis,
nampaknya macam seakan-akan inilah. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilakan Puteri Balqis masuk ke istananya seraya Puteri Balqis hendak masuk. Dilihatnya lantai itu seakan-akan penuh dengan air. Lalu diangkatkan kain hingga ke betisnya supaya tidak basah. Maka Nabi Sulaiman berkata, sebenarnya mahligai ini diperbuat daripada kaca yang licin. Kemudian Puteri Balqis berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri dan Islamlah aku berserta Sulaiman kepada Tuhan sekalian alam. Dalam Al-Quran diterangkan tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, tiada tanda-tanda yang dia telah wafat. Keadaannya seperti baginda sedang mengawasi dan memperhatikan jin-jin yang sedang bekerja keras kerana mereka patuh pada perintah baginda, yang kelihatan seperti bertongkat dengan tongkatnya, sedangkan Nabi Sulaiman telah lama wafat tetapi tidak diketahui oleh sesiapa pun dan wafatnya dalam keadaan berdiri dan mayatnya tidak busuk. Oleh sebab terlalu lama dia meninggal, maka tongkatnya itu dimakan anai-anai lalu jatuhlah dia dan barulah jin dan manusia sedar bahawa Nabi Sulaiman sebenarnya telah lama wafat dan ketahuilah oleh mereka bahawa selama ini yang memerhatikan mereka adalah mayatnya saja.